الله الرحمن الرحيم اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا فعل لما يريد يا رحيم يا ودود. Sin, ya, lam, ta, sila, sola. Dalam kelembutan itu ada kerasnya. Hati yang yakin, latif, takwa. Janji kebenarannya untuk Islam yang sebenarnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Khairul Amilin, akan menjadi hos anda dalam Langkah Pendekar. Langkah Pendekar merupakan sebuah biografi dokumentari yang mengisahkan sebuah perjalanan dan perjuangan seorang tokoh legenda persilatan di tanah air kita. Langkah Pendekar baru-baru ini berkesempatan untuk mendalami dan menimba ilmu dalam seni pertahanan diri bangsa Melayu, iaitu seni silat. Siapakah tokoh legenda itu? Ayuh kita saksikan. Turi dan hampa pi kutik skrap dulu nah. Abak hai mai ku mak. Rutin penghidupanku diasuh dan dididik oleh bondaku agar berusaha menyemai benih amal dengan hati yang ikhlas dan yakin agar menjaga diri dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Dengan sikap bersederhana, aku membanting tulang membantunya setiap pagi dengan menoreh getah. Di waktu petang, aku dilatih bermain di air terjun. Dan pada waktu malam, akulah yang digelar pengemis malam yang menagih ilmu persilatan di gelanggang bersama ayahanda. Rutin inilah yang diertikan genggam bara api hingga menjadi debu. Berjebak buku yang baik. Mbak, naik berarti. Mbak. Nih, bangun. Banyak berarti. Buat julung kalinya secara eksklusif pada baru-baru ini, Langkah Pendekar berjaya menyelami dan mengikuti perkembangan beliau pada masa kini. Beliau merupakan seorang juara dunia tempur senjata dan tangan kosong sebanyak 3 kali berturut-turut di sekitar era 90-an. Siapakah beliau? Ayuh kita lihat biografi beliau. Tumpahnya darahku di Bukit Lintang, bumi bersejarah di negeri Melaka, Pulau Besar, halaman bondaku. Lalu aku dibesarkan di negeri Darul Aman, Gurun Kedah. Aku anak kedua dari titisan darah pasangan pesilat terkenal. Guru utama Datuk Dr. Raja Abdul Majid, pengasas Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia, dan bondaku Allahyarhamah Puan Guru Ena Haji Yaman, anak seorang guru kuntau di negeri Melaka. Dia tak ada nakal macam mana orang. Dia tak ada nakal. Apa yang buat itu ikut.
Islam kita. Gelaran lima bersaudara, sedarah, sedaging, seperigi, sejalan, maka terzahirlah Tuah, Jebar, Kasturi, Lekir, dan Lekir. Tahu nama Jebat. Waktu dia lahir, Pok Teh ingatlah dalam 40 hari pantang lah, dalam pantang bersalin. Atuk ni, ayah pada Pok Teh, bawa Jebat ni ke Pulau Besar. Tak tahulah apa maksud dia, tak apa niat dia, tak apa hajat dia, kita Pok Teh tak tahu. Lepas tu dia besar, tak berapa lama dia balik ke Kedah. Pada tahun 67, saya dengan ayahandanya iaitu Datuk Raja Abdul Majid Maisa ke Melaka menjemput beliau supaya dibawa balik ke negeri Kedah. Maka saya menganggap beliau adalah sebagai seorang anak saya sendiri. Apakah pengertian silat itu di dalam seni bela diri? Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pengertian silat, saya ambil dalam bahasa Arab, sin, ya, lam, ta, silat. Sin itu sudah bermaksud salam, perhubungan antara kita sesama manusia, dan ya itu adalah yakin. Jadi perlulah dalam hati kita ini ada keyakinan dan yasin. Dan yasin itu juga dalam istilah nama Rasulullah SAW yang mempunyai akhlak yang mulia dalam Al-Quran. Lam itu latif, kelembutan. Dalam silat itu ada lembut dan ada kerasnya. Dan ta itu adalah takut ataupun takwa. Takut hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan takwa itu adalah memelihara, menjaga amal makruf nahi mungkar, buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang ditegah. Itulah pengertian silat. Baik bagus. Dia boleh katakan, tanya ayah, dia boleh katakan kebanyakan di sini. Bila kebanyakan di sini, senang Pak Cik bincang dia, hampir mengajak ni gelanggang ni, ganti ayah, hampir mengajak Ustaz. Hampir dengan Pak Ngah Zul, hampir 2 orang mengajar. Jadi, mereka 2 orang tu tak boleh merenggang. Kalau tidur, orang kata tidur sebantai. Jadi, sampai rapid. Bila Pak Ngah Zul meninggal, dia jadi pening. Tak tahu nak buat apa. Silat pun dia lupa. Habis, hak ni dia lupa, hak ni hilang punca. Tak tahu nak buat apa. Tengok dia silat pun dia kurang sikit lah. Tak macam dulu. Cerita pasal Jebat ni, masa dia kecil tu memang suka bersilat. Kecil dulu memang dia walaupun tak ada latihan, dia tetap nak apa, gaya dia, apa ketokohan dia tu memang macam pendekar lah. Lepas tu dia besar tu dah orang silat apa semua ramai. Masa tu lah mula dia berlatih silat. Masa tu Zul, arwah Zul kecil lagi, dia bersilat dengan Abang Tuah lah. Tapi dia ni garang, tak boleh orang buat dia. Orang buat dia, dia nak buat orang balik lah. Tu yang Pak Cik sentiasa duk nasihat dia tu, jangan apa perongoi sangat. Orang Kedah kata jangan perongoi. Kita belajar silat ni tak boleh lah perongoi, kena sabar, Pak Cik kata. Lepas tu dia pun lama-lama tak apa. Dalam latihan tu nampak dia lah yang paling cergas.
Memang jadi satu kejutan pada saya lah, kerana saya diajak untuk berlatih untuk menjadi partner dengan dia. Pada awal tu memang saya menolak, kerana bagi saya tak layak untuk jadi partner dia ataupun untuk bermain sebagai partner dengan dia. Tapi di atas desakan beliau, jadi saya terpaksa turut. Pada permulaannya kami berlatih menggunakan rotan sebagai parang. Selepas beberapa malam berturut-turut kami berlatih, jadi beliau mengatakan saya ni boleh bermain dengan dia. Jadi alhamdulillah apa yang kami buat, apa yang kami berlatih tu kira alhamdulillah menjadi. Menjadi seorang juara dunia ni, dia pasti mempunyai satu rahsia ataupun petua macam mana boleh mengekalkan kejuaraan itu 3 kali berturut-turut. Petuanya amat mudah, iaitu yang pertama sekali adalah La ilaha illallah. Jangan menyentuhkan Allah. Kita tengok pada solat itu. Yang pertama adalah niat. Niat kerana Allah. Begitulah dengan amal perbuatan kita pun. Bila kita nak melakukan solat, apapun, buat amal perbuatan, segi permainan silat ke apapun, pertama sekali adalah niat kerana Allahnya. Dan yang kedua, apabila kita melakukan solat, takbir diharamkan terlintas selain daripada Allahnya. Begitulah dengan permainan dalam silat ini pun. Yang ketiga adalah memberi salam. Selepas memberi salam, barulah dihalalkan mengingati. Itu merangkumi disiplin seorang pesilat. Dan kita juga tahu bahawasanya kemenangan, kekalahan, semua di tangan Allah. Pengalaman saya bersama Abang Jebat pada tahun 1992, semasa itu pertandingan di Jakarta, Indonesia. Satu pengalaman yang sangat-sangat mengejutkanlah bagi kami, kerana kami pun tak sangka kami dapat menjuarai dalam pertandingan seni silat sedunia pada masa itu. Pengalaman saya menjadi partner pada Abang Jebat ni memang satu perkara yang bagi saya menggerunkan lah. Kerana Abang Jebat ni boleh dikatakan seorang yang cukup garang, ganas, dan beliau terlalu pentingkan disiplin. Mereka dapat menerima apa yang kita ajar dan mudah dipelajari kerana dia menekankan segi jasmani, iaitu cara serangan, tumbukan pada makan tubuh. Contoh macam alif di sini, ba, ta, sa, ada poin-poin dia. Itu kita membentukkan hati mereka itu supaya tidak ada alasan. Jadi bagaimana seawal usia muda tu tuan guru boleh melatih pesilat-pesilat dan pelapis-pelapis masa tu? Sekaranglah sudah diganti oleh adik-adik saya dan ahli tangkuasa dalam pertubuhan gayung. Semenjak saya memegang jawatan itu, saya menekankan disiplin tentang latihan. Saya mengenali Bat itu daripada usianya, umurnya baru 2 bulan. Sehinggalah sekarang ini beliau adalah seorang pesilat yang terbaik di mana hari ini, maka saya menganggap beliau ini adalah seorang pesilat yang menaikkan nama pesilat di Malaysia ini. Saya kenal dia daripada kecil lah. Ketika itu saya datang berlatih di sini. Ketika itu dia masih kecil lagi lah. Jadi perangai dia tu dia lain pada keluarga dia lain lah. Dia macam saya katalah, dia agresif, dia ingin cuba. Abang Jebat ni dia ni sifat dia ni pendiam. Pendiam. Tapi kata orang Melaka pun diam-diam lepu. Walaupun dia pendiam tapi bahaya. Dia memang baik, sangat baik. Tapi kalau dia dah naik angin, jangan buat pasal. Dalam perjuangan dia tadi saya amat setuju. Kerana jarang-jarang orang nakkan perjuangan menegakkan Bata ni, Alif Bata, itu agama bangsa tanah air. Jadi saya kena tabik lah dekat dia. Kerana dia merupakan ada kekuatan. Kekuatan dalaman, luaran untuk nak menaikkan martabat persilatan, agama dan
tanah air. Kini saya telah membuka satu pertubuhan, iaitu pertubuhan Wangsa Warrior 294 yang terdiri daripada berbagai bangsa. Yang paling penting adalah membentuk hati mereka yang suci, yang kembali kepada Allahnya. Dalam itu rohani mereka juga kita membentuk, tak kira apa bangsa pun, hati yang berakhlak seperti Rasulullahnya. Semoga mereka mendapat hidayah petunjuk daripada Allahnya. Seawal permulaan saya berkecimpung dalam dunia ini, banyak didikan dan juga nasihat yang diberikan oleh beliau. Salah seorang guru yang tegas, berdisiplin dan beramanah. Saya diamanahkan untuk mengendalikan program-program yang berunsur keagamaan ataupun kerohanian pertubuhan Wangsa Warrior 294. Pembacaan ayat tersebut ataupun untuk tasmik hafazan tersebut, kita akan masukkan juga pelajaran, terutamanya pelajaran tentang ilmu tajwid ataupun ilmu makhraj dan juga fasahah. Saya mula mencuburi diri dalam pelajaran seni mempertahankan diri Wangsa Warrior 294 sejak tahun 2017. Sejak perasmian Wangsa Warrior yang dilakukan di Bandar Melaka, saya mula mengenali Tuan Guru Abdul Ghaffar bin Abdul Majid pada tahun 2001. Sejak saya dan juga beliau bergiat aktif dalam seni silat Pusaka Gayung Malaysia. Jadi bila saya berhijrah dan menetap di Melaka, saya mula mengikuti kelas pelajaran yang beliau adakan sehinggalah saya ditauliahkan sebagai jurulatih pada tahun 2020. Bermulanya saya di dalam ilmu persilatan Wangsa Warrior 294 daripada saya jumpa bubur lambuk. Pada masa tu saya tengok dekat bubur lambuk tu logo Wangsa Warrior 294. Mulanya saya tak tahu tu silat. Bila saya hubungi Sifu Wan Tok Dik, lepas tu menyatakan itu seni silat Wangsa Warrior 294. Dengan cara dia, dengan disiplin dia, dengan pembelajaran dia, apa yang dibagi kat kita, saya senang saya boleh menerima dia. Dan dia adalah seorang yang menepati masa, tegas. Apa jua benda yang dilakukan, dia mesti nak yang terbaik. Kalau dia marah tu mesti ada sebab. Dan beliau juga banyak mengajar saya erti kesabaran, kehidupan dalam pergaulan. Senang cakap, dia banyak ubah kat saya. Yang paling pengalaman yang saya betul-betul yang terkejut lah, saya kena pacak masa tu. Terus kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu yang pertama kali pengalaman saya yang paling serik saya rasa saya kena dengan Abah ni. Kalau Abah mengajar ni, bagi saya, kita tak boleh nak gelak-gelak, nak bermain-main. Memang betul-betul serius. Carilah, belajarlah seni bela diri untuk diri, keluarga dan untuk warisan yang akan datang. Tok Guru Jebat merupakan idola saya semenjak 1986 semasa beliau merupakan atlet negara. Saya bertemu dengan beliau semula sekitar tahun 2018, siri Kerambit 1.0 Wangsa Warrior 294. Tok Guru Jebat adalah seorang guru yang membimbing kami lah sebagai anak-anak WSW 294, utamanya kami daripada utara iaitu Penang, Kedah dan juga sekitar utara. Juga alhamdulillah kami dapat mempelajari aspek berkaitan dengan kesilatan fizikal dan juga aspek kerohanian. Baik, kelembutan itu datangnya daripada pernafasan dalaman kita, iaitu pergerakan, satu pergerakan yang menangkis serangan. Jadi saya tunjuklah contohnya. Yang kita cakap lembut, pernafasan pada dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pergerakan. Sekarang terlihat pergerakan keras. 1, 2, 3, 4.
dengan menggunakan siku. Siapakah idola yang menjadi ikutan? Idola saya adalah Rasulullah SAW. Dialah idola saya daripada kecil sampai ke sekarang. Tidak berubah. Selalu saya membaca sirah-sirah Rasul, terutama sirah Rasulullah SAW, yang mengajar kita daripada bengis menjadi lembut, dan lembut ada kerasnya. Akhlak Rasulullah itu yang membentuk diri kita ini menjadi seorang jati diri, seorang pesilat yang terbaik di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kemenangan, kegagalan, semuanya hak Allah. Dalaman dia tadi itu mentauhidkan Allah Ta'ala dalam perjuangan. Tak kira dalam kehidupan dan apa semua membawakan tauhid tadi kepada Allah SWT. Cepat. Dia adalah seorang anak berjuang untuk agama Islam kita. Pelajaran dia yang dia tuntut adalah kerana Allah, bukan kerana siapa. Kerana Allah. Saya menjuru kepada anak-anak bangsa supaya dapat kita bersama dalam persilatan. Inilah yang ada pada orang Melayu di tanah Melayu. Kalau anak-anak bangsa kita tak dapat bersama untuk membangunkan seni silat, maka kita tak ada satu pendirian yang tetap. Maka silatlah akan menunjukkan kita di satu perpaduan yang utuh dan utuh pada anak-anak bangsa kita. Kepada anak-anak muda ni. Dan silat ni akan lahirnya kita punya identiti kita sebagai orang Melayu dan identiti kita sebagai orang Islam. Kita dalam jiwa kita menerapkan diri kita pada agama Islam. Itu yang penting dalam silat ni untuk mertabatkan bangsa kita dan agama kita, untuk mempertahankan negara kita melalui silat. Jadi saya suruhkan semua anak-anak muda ni kembalilah pada persilatan, budaya kita. Kita ni ibarat lilin, cari diri sendiri tapi menegangkan orang lain. Sebagai seorang Melayu, 3 perkara yang kita nak junjung: Al-Quran, tanjak dan keris. Harapan saya dan doa saya sebagai anak didik dari ayat tangan debat, semoga saya dapat meneruskan legasi hebat ini dan melahirkan pesilat-pesilat unggul serta jurulatih silat yang berwibawa, yang ada jiwa dan ada aura yang tersendiri, bukan sekadar gelaran dan sandang. Umpama pesan guru ayahanda Datuk Raja Abdul Majid, sekali aku bergayung, satu keluarga aku bergayung, kata di kota. Bak kata pepatah, takkan Melayu hilang di dunia. Peliharalah warisan dan pusaka kita ini, iaitu seni persilatan. Assalamualaikum. Takkan Melayu hilang di dunia. Pada pesilat-pesilat, kita menjaga amar makruf nahi mungkar. Berjuang dalam Islam ialah untuk agama, bangsa dan negara kita. Semakin berisi, semakin menunduk. Assalamualaikum.
مالك الدنيا والآخرة نور على النور. Dunia ini hanyalah hamparan persinggahan yang sementara. Sesungguhnya hidupku, matiku dan segala ibadahku hanya kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami atas apa yang terlupa darinya. Ajarilah kami atas apa yang belum kami ketahui darinya. Berikanlah kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan di hujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela kami, wahai Tuhan semesta alam. Sekadar bicara, langkahku ketika bermula, alifkan ku bawa bersama. Walau disapa satu angkatan, sehingga ke hujung titisan, selagi dikandung badan. Yang memukul itulah yang dipukul, yang menyerang itulah yang diserang, yang menyakitkan ia akan disakitkan, yang bermegah ia akan disergah. Melayu oh Melayu, perwira-perwira, pelawan oh pelawan, pendekar-pendekar. Ayo kita bangkit 294. Ayo kita kibar panjang jebat. Rembat kami tepat, ikrar kami taat. Tuhan jadi junjungan, moga dapat berkat. Quran jadi panduan, itu ajaran Tuhan, moga berkekalan hingga akhir zaman. Ada datang, ada pergi, ada hidup, ada mati, ada tumbuh, ada sengat. Kami pendekar jebat, berlawan tanpa penat. Bukan nak melagak perwira, gerakku matikan segala, titik koma berderai semua. Jangan cuba menilai luaran, walau zahir aku lakukan, semuanya kuasa Tuhan. Pada langit menumbuhkan padanya ciptaan bumi dan membelah bukit-bukit bagi menunjukkan kalian adalah sebenar-benar pemimpin dan dakwah kalian adalah dakwah yang ikhlas dan kalian dari kalangannya dan tidak dapat dielak tentangnya sehingga kalian diperintahkan akan lakukan dengannya pada setiap hari, setiap jam, setiap minit dan ketika.